Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat bertemu penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian dalam rancangan Fardu Ain dengan kolaborasi majalah Fardu Ain terbitan Kalimat Cinta Sdn Bhd. Pada kali ini kita akan memperkatakan tentang solat jamak dan qasar. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, semayang jamak bermaksud menghimpunkan sembahyang dan qasar bermaksud memendekkan sembahyang. Sembahyang jamak dan qasar ini ditujukan ataupun dilaksanakan oleh orang yang sedang bermusafir ataupun sedang dalam perjalanan. Apa maksud musafir? Maksud musafir ialah seseorang yang dalam perjalanan melebihi 2 marhalah, ataupun kebanyakan pendapat ulama menetapkan 91 km. Dan ada pendapat-pendapat yang mengatakan bilangan kilometer yang lain, umpamanya 30 km, 10 km. Malahan ada setengah pendapat yang mengatakan keluar sahaja daripada rumah bermakna kita telah musafir, walaupun kita pergi ke tempat yang dekat. Tetapi ini pendapat ulama yang tidak muktabar. Tetapi yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i ialah perjalanan yang melebihi 91 km. Kemudian ada setengah ulama pula berpendapat maknanya kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang jauhnya 91 km. Ada juga setengah ulama berpendapat perjalanan pergi dan balik 91 km. Kalau ini diambil kira, maka perjalanan yang 46 km pun sudah boleh kita semayang jamak dan qasar. Tetapi yang muktabar dalam mazhab Syafi'i ialah perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat yang melebihi 91 km. Yang dimaksudkan dihimpunkan di sini ialah menghimpunkan semayang zuhur dan asar dalam waktu zuhur yang dipanggil jamak takdim, dan ataupun menghimpunkan semayang zuhur dan asar ke dalam waktu asar yang dipanggil jamak takhir. Jamak takdim makna jamak awal waktu, dan jamak takhir bermakna menjamakkan ataupun menghimpunkan di akhir waktu. Itu semayang jamak. Yang semayang qasar ini pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ialah memendekkan, di mana semayang zuhur 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Semayang asar 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Semayang maghrib tak boleh dipendekkan, tetap 3. Semayang isyak dipendekkan daripada 4 menjadi 2 rakaat. Dan semayang subuh tak boleh dipendekkan. Jangan pula ada yang memendekkan 2 rakaat jadi 1 rakaat. Tidak boleh. Tetapi akhir-akhir ini ada pula setengah orang memberi hujah, kata itu jamak dan qasar zaman dulu. Jalan padang pasir, tidak ada kemudahan, tidak ada air, tidak ada masjid, tidak ada tempat persinggahan. Bolehlah dijamak takhirkan, ataupun dijamak takdimkan, ataupun dipendekkan, dikasarkan. Tapi sekarang ini kita sudah ada masjid sepanjang jalan, air banyak, tempat persinggahan, wakaf pun ada. Apa perlunya lagi semayang jamak dan qasar? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hujah ini yang sebenarnya tidak tepat. Kerana hukum Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah SAW dalam Quran dan hadis adalah boleh digunakan daripada awal kedatangannya hingga ke akhir zaman. Jadi makna kalau zaman Rasulullah semayang jamak dan qasar itu relevan, maka zaman sekarang juga semayang jamak dan qasar itu tetap relevan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita tidak ada pengetahuan yang mantap dalam hal soal jamak dan qasar ini, setengah orang bila naik bas misalnya, daripada Kuala Lumpur menuju ke Kota Baru, dalam perjalanan itu dia terpaksa melepasi waktu maghrib dan waktu isyak, setengah-setengahnya dalam bas, susah nak semayang, tak boleh ambil wuduk, tak ada bas yang menyediakan tempat wuduk, bas tak singgah. Kalau singgah pun bukan tepat pada waktunya, maka orang-orang ini tak semayang. Akhirnya bila sampai ke Kota Baru misalnya, maka dia terpaksa qada.
semayang maghrib qada, semayang isyak dia qadakan, ataupun semayang zuhur dia qadakan kalau perjalanan waktu siang, semayang asar dia qadakan. Ini tak tepat tuan-tuan dan puan. Kerana yang sebenarnya apabila kita dalam perjalanan, syarat yang pertama melebihi 91 km. Betul. Kuala Lumpur ke Kota Baru melebihi 91 km. Jadi kita sudah boleh semayang jamak dan kasar. Yang kedua syarat dia ialah tujuan perjalanan tersebut mestilah bukan tujuan maksiat. Tujuan berniaga boleh, tujuan belajar boleh, tujuan menziarah boleh. Tapi kalau kita tujuan maksiat, nak pergi sempadan siang merompak misalnya, tak bolehlah semayang jamak dan kasar, tidak sah. Ataupun nak pergi mengurat, ataupun nak pergi buat maksiat, ataupun nak pergi mengedar dadah dan sebagainya. Tetapi kalau perjalanannya umum, hatta bersiar-siar sekalipun, kita boleh semayang jamak dan kasar. Contohnya, sebelum kita bertolak daripada Kuala Lumpur, dah masuk waktu zuhur, maka kita boleh semayang zuhur 2 rakaat, kita kasarkan menjadi 2 rakaat. Kemudian kita terus bangun selepas membagi salam, bangun terus semayang asar 2 rakaat, kita jamak takdimkan ke dalam waktu zuhur. Nanti dalam perjalanan masuk waktu asar, tak payah semayang lagi dah, kerana kita telah solat waktu zuhur. Ataupun jamak takhir. Jamak takhir macam mana? Okey, kita tak sempat daripada Kuala Lumpur semayang zuhur, tak apa. Tapi masuk waktu zuhur, kita mestilah berniat dalam hati kita bahawa kita akan jamak takhirkan semayang zuhur ini ke dalam waktu asar. Jadi dalam waktu zuhur, sepanjang waktu zuhur, kita tak payah semayang dalam perjalanan, dalam bas, kerana susah, tidak ada kemudahan. Nanti apabila sampai ke destinasi kita, misalnya sampai ke Kota Baru, maka waktu itu, waktu asar contohnya, maka kita pun semayang jamak takhir. Di mana kita semayang asar 2 rakaat dulu, lepas semayang asar 2 rakaat, barulah kita semayang zuhur 2 rakaat. Jadi kita tak payah qada, tak payah tertinggal waktu. Jadi kelebihan kita ialah boleh solat jamak takdim di awal waktu, ataupun boleh jamak takhir di akhir waktu. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bezanya ialah kalau kita jamak takdim, dia mesti berturut-turut. Syarat dia berturut-turut. Misalnya, kita semayang zuhur 2 rakaat, habis saja salam, mestilah bangun, qamat, dan terus semayang asar 2 rakaat. Tidak boleh satu perjalanan, satu beza, jarak masa yang lama. Misalnya lepas semayang zuhur 2 rakaat, kita minum dulu, makan dulu, rehat, baru semayang asar. Tak boleh. Dia mesti berturut-turut. Tetapi kalau jamak takhir, tidak. Jamak takhir oleh kerana dalam waktu zuhur tadi kita telah berniat, kita nak jamak takhirkan semayang zuhur itu ke dalam waktu asar. Jadi bila kita sampai waktu asar, sampai ke destinasi kita, dah ada kemudahan semayang, ambil wuduk dan sebagainya, ya. Jadi kita boleh semayang asar dulu 2 rakaat. Kemudian itu tidak wajib berturut-turut. Boleh lepas semayang asar, kita boleh berhenti sekejap, rehat sekejap, pergi ambil wuduk semula ke, ataupun minum dulu ke, kemudian baru pula semayang zuhur. Dibolehkan juga kalau tak mengikut turutan. Maknanya, kalau jamak takhir ini boleh semayang zuhur dulu 2 rakaat. Lepas semayang zuhur 2 rakaat, tidak diwajibkan juga kita untuk berturut-turut. Boleh berehat sekejap. Rehat sekejap, baru semayang asar. Nak berturut-turut pun boleh, nak disenggangkan pun boleh juga. Tetapi kalau jamak takdim tidak boleh. Jamak takdim mestilah dia berturut-turut dan mesti zuhur dulu, baru asar. Tak boleh asar dulu. Dan begitulah kaedah yang sama kalau kita nak aplikasikan antara solat maghrib dengan isyak. Kalau jamak takdim, maknanya kita mengerjakan solat maghrib 3 rakaat, lepas tu terus kita bangun, kita qamat dan semayang isyak 2 rakaat. Jamak takdim dan dikasarkan semayang isyak daripada 4 menjadi 2. Kita berhenti sebentar dan kita akan sambung lagi selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services.
bertemu lagi dalam siri solat jamak dan qasar ruangan Fardu Ain kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah solat jamak dan qasar ini ada satu istilah yang kita perlu faham. Istilah dia ialah mastautin. Mastautin ini maknanya tempat tinggal, tempat duduk, iaitu tempat yang di mana seseorang itu tinggal menetap. Misalnya dia duduk di Kuala Lumpur misalnya. Okey, Qaryah mana? Qaryah Sri Damansara. Qaryah ni tuan-tuan dan puan-puan ialah kawasan satu masjid ataupun satu kampung ataupun satu perbatasan jalan yang besar ataupun sungai yang lebar, ataupun tembok yang tinggi misalnya, itu satu qaryah. Jadi bila-bila kita duduk di situ, ini bermakna kita duduk di qaryah tersebut, di masjid tersebut ataupun di kampung tersebut. Jadi ini penting kerana apa? Kerana apabila kita pergi ke tempat lain, maknanya kita telah berpindah ke tempat lain, ke qaryah lain. Misalnya kita pergi ke rumah pakcik kita di Johor Bahru, itu bukan qaryah kita. Ataupun kita balik ke rumah mak kita di Rembau Negeri Sembilan katakan, itu bukan qaryah kita. Kerana kita tak mustautin di situ. Kita bermustautin di tempat kita. Jadi antara syarat-syarat sembahyang jamak qasar ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ialah kita mestilah keluar daripada tempat kita bermustautin itu sebelum masuk waktu. Kalau contohnya kita nak sembahyang jamak takdim, sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, kita mestilah keluar daripada qaryah kita sebelum masuk waktu zuhur. Kalau masuk waktu zuhur pukul 1.30 lah katakan, maka kita naklah keluar daripada qaryah kita sebelum 1.30. Kalau kita 1.30 dah azan dah, masih tak keluar daripada qaryah kita, maka kita tak boleh sembahyang jamak. Kita kena sembahyang tamam. Maksudnya sembahyang lengkap, 4 rakaat dan tak boleh jamak. Kemudian itu maksud mustautin. Kemudian apabila kita berpindah, kita berjalan, sama ada belajar ke ataupun berniaga, bekerja, melancong ataupun berehat-rehat saja ke, kita mestilah tidak duduk tetap di suatu tempat itu lebih daripada 3 hari. Tak termasuk hari datang dengan hari pergi. Katakanlah, saya nak pergi ke Johor Bahru. Maka saya bertolak daripada qaryah saya di Bandar Sri Damansara sebelum masuk waktu zuhur. Maka dalam perjalanan misalnya di Nilai ataupun di Seremban, saya sudah boleh sembahyang zuhur 2 rakaat. Selepas sembahyang zuhur 2 rakaat, saya terus bangun, kamat, saya boleh sembahyang pula asar 2 rakaat. Jadi saya sembahyang jamak, takdim, asar ke dalam waktu zuhur dan qasar dipendekkan menjadi 2 rakaat. Kemudian apabila saya sampai ke tempat yang saya tuju iaitu Johor Bahru, maka ini bukan tempat saya bermustautin. Jadi sepanjang saya di Johor Bahru, sama ada nak pergi ke Kota Tinggi ke, nak pergi ke Singapura ke misalnya, nak duduk di Johor Bahru ke, mestilah tak lebih daripada 3 hari. Tak termasuk hari sampai dan hari bertolak balik. Umpamanya saya sampai hari Isnin tengah hari, maka hari Senin tak masuk. Hari Selasa baru 1 hari, boleh jamak qasar lagi. Hari Rabu 2 hari, boleh sembahyang jamak dan qasar lagi. Hari Khamis 3 hari, boleh sembahyang jamak dan qasar lagi. Hari Jumaat balik semula ke Kuala Lumpur. Jadi sepanjang saya duduk 3 hari di Johor Bahru, duduk rumah makcik ke, duduk rumah mak sendiri ke, ataupun berniaga ke, duduk di pejabat ke, maka saya boleh sembahyang jamak dan qasar. Kadang-kadang orang pelik, apalah Pak Lebay ni, sembahyang zuhur 2 rakaat aja. Kita pelik. Kadang-kadang dia bersembahyang berjemaah sama dengan jemaah yang lain di masjid, di surau, di pejabat dan sebagainya. Lepas habis saja imam bagi salam, dia bangun semula sembahyang 2 rakaat lagi. Apa hal Pak Lebay ni? Orang lain dah habis sembahyang, ditambah lagi 2. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham. Ini orang musafir, orang dalam perjalanan, di mana lepas sembahyang zuhur 4 rakaat sama-sama tamam mengikut imam, dia buat sembahyang asar pula 2 rakaat. Jamak takdim. Nanti pada waktu asar nanti dia tak sembahyang dah. Nanti kita kata, apalah Pak Lebay ni? Orang lain semua sembahyang asar, dia tak sembahyang asar. Apa pasal? Tuan-tuan dan perempuan, dia bukan tak sembahyang, dia dah jamak takdim. Maka dia tak perlu sembahyang asar lagi. Jadi ini kita kena tahu. Tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah 3 hari menetap di suatu tempat ini, banyak ulama perbezaan pendapat. Ada ulama kata boleh sampai 7 hari. Dan yang maksimum dalam mazhab Syafi'i kata boleh sampai 18 hari. Jadi maknanya saya boleh duduk 18 hari di Johor Bahru dengan sembahyang jamak dan qasar. Tuan-tuan dan perempuan, senang. Sehari sembahyang 3 kali saja. Zuhur sekali aja, asar tak payah dah. Maghrib saya jamak takdimkan sembahyang isyak sekali, isyak tak payah dah. Subuh. Tetapi kata ulama, dia mestilah kita disyaratkan bahawa urusan
musafir kita tak selesai. Misalnya lepas 3 hari, tak selesai lagi satu urusan berniaga. Tambah lagi 2 hari, dah 5 hari. Sampai 5 hari, tak selesai lagi. Nak tambah lagi ada job baru di Johor Bahru. Tambah lagi 3 hari, dah jadi 8 hari. Maka sepanjang-panjang 8 hari, kita boleh sembahyang jamak dan kasar. Tapi kalau dah selesai, maka selesailah. Kita dah balik ke Kuala Lumpur. Tetapi kalau tak selesai juga, sampai 18 hari boleh. Tetapi kalau tak selesai juga, sampai 18 hari tak boleh dah. Mengikut ulama mazhab Syafi'i mengatakan sampai 18 hari maksimum, tak boleh dah. Kerana 18 hari itu merupakan maksimum dia. Kalau 18 hari masih juga tak selesai urusan perniagaan, urusan silaturahim, urusan belajar dan sebagainya, maka kesembahyang tamam. Tamam ni mana tunai. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Ini selesai. Satu lagi istilah yang kita perlu tahu tuan-tuan ialah dalam perjalanan balik. Dalam perjalanan balik daripada musafir ini, kita hanya boleh sembahyang jamak dan kasar selagi belum sampai ke tempat mustautin. Qaryah kita. Sama ada naik kereta ke, naik kereta api ke, naik kereta terbang ke. Mesti sebelum sampai. Contohnya begini. Saya daripada Johor Bahru. Nak sampai rumah saya, qaryah saya di Bandar Seri Damansara, Kuala Lumpur. Jadi saya dalam perjalanan tak sembahyang maghrib. Kerana saya niatkan maghrib ini saya nak jamak takhirkan ke dalam waktu isyak. Maka dengan itu, saya kena jamak takhir sebelum masuk qaryah saya di Bandar Seri Damansara. Tak boleh sampai rumah, tadi dah niat jamak takhir, maghrib tak sembahyang lagi, ini dah sampai rumah, tak boleh. Ini berdosa kerana meninggalkan sembahyang, maka wajib qada. Maka sebelum saya sampai ke qaryah saya ataupun rumah saya di Bandar Seri Damansara, misalnya dalam perjalanan di Nilai ke, di Serdang ke, di mana-mana, Taman Tun ke, saya kena berhenti di masjid ataupun di surau ataupun di wakaf di mana-mana. Saya kena jamak takhir sembahyang isyak 2 rakaat, kemudian tambah maghrib 3 rakaat sebelum sampai ke rumah. Kalau dah sampai ke rumah, maka terbatallah musafir kerana kita telah balik kepada tempat kita mustautin, maka ketika itu sembahyang dah jadi sembahyang qada. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bersamaanlah kalau misalnya kita naik kereta api ataupun naik kapal terbang. Ada orang yang silap, yang maksud mustautin ataupun qaryah kita ni tuan-tuan dan puan-puan bukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni negeri. Qaryah kita ni ialah kampung kita ataupun masjid kawasan kita ataupun jalan besar yang membezakan antara kampung kita dengan kampung sebelahan ataupun sungai yang membezakan kampung kita dengan kampung sebelahan. Pendeknya, kalau kita tak boleh berhenti dalam perjalanan, kita berhentilah di masjid atau di surau sebelum masuk qaryah kita, walaupun di sepadan. Misalnya kat saya misalnya nak sampai rumah saya di Bandar Seri Damansara, maka Taman Tun ialah qaryah yang sebelahan. Bandar Seri Damansara dia ada masjid lain, Taman Tun dia ada masjid lain. Maka saya boleh singgah di Masjid Taman Tun untuk buat jamak takhir, untuk melayakkan saya untuk berada dalam perjalanan. Kita berhenti sebentar dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada keadaan kita bermusafir dalam perjalanan ini, sembahyang jamak dan kasar juga boleh dilaksanakan ketika hari hujan. Ini ramai yang tak tahu. Alah bisa tegal biasa. Oleh kerana kita tak belajar, tak pernah melaksanakan, maka kita tak tahu. Keadaannya begini. Misalnya rumah kita jauh dengan masjid, tetapi sudah menjadi kelaziman kita untuk salat berjemaah di masjid. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh lainlah ya.
kerana dia tak terlibat dengan jamak dan kasar. Kemudian mungkin perjalanan jauh, becak, lecah ataupun memerlukan kenderaan, ya, ataupun misalnya berbahaya, ya, mungkin licin, ya, mungkin dalam keadaan tidak aman, peperangan dan sebagainya, kalau berlakulah. Dalam keadaan macam ni, apabila kita semayang pergi ke masjid, ya, semayang zuhur, kemudian hujan lebat, kita tak boleh nak balik, ataupun sebaliknya begini, kita berada di rumah nak pergi semayang zuhur, tiba-tiba hujan lebat, maka kita tidak boleh, perjalanan tidak ada, kenderaan tidak ada, payung tidak ada misalnya, perjalanan licin, mungkin banjir, menyeberang sungai dan sebagainya, maka kita boleh semayang jamak dan kasar, zuhur dan asar di rumah kita. Kerana kita jangkakan asar nanti kita tak boleh pergi dalam masjid. Ini jarang orang buat. Saya sendiri pun tak pernah buat. Kerana teorinya saja yang kita belajar dalam ilmu fiqh, bab ibadah, dalam kitab-kitab Minhajul Abidin, dalam kitab-kitab Muta'al Badrin misalnya, ya, bahawa boleh kita semayang zuhur di rumah 4 rakaat lah tunai kerana kita bukan dalam perjalanan, tetapi boleh dijamakkan asar selepas itu kerana kita tak dapat pergi ke masjid kerana hari hujan lebat. Tetapi tuan-tuan dan puan dari segi pelaksanaannya mungkin tidak relevan. Yang lebih relevan saya rasa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian semayang jamak dan kasar ini ialah apabila kita pulang ke kampung, hari raya ke ataupun cuti, balik ke rumah ibu kita, ya. Banyak orang kata, kita balik ke rumah ibu kita. Ke rumah ibu kita, rumah kita juga, ya ke? Kampung kita juga. Maka sewaktu berada di rumah ibu tak boleh semayang jamak dan kasar. Maka ulama-ulama berpendapat bahawa kalau kita bermustatin di kawasan lain, di kampung lain, di negeri lain, apabila kita balik ke rumah ibu kita di kampung asal kita, yang kita tak bermustatin di situ, yang kita bukan ahli karyah itu, yang kita bukan akhirat kematian di situ, yang kita kalau ke bumi, kalau meninggal pun tak akan dibawa balik dan dikebumikan di situ, ya, maka sewaktu berada di rumah ibu kita itu pun kita boleh semayang jamak dan kasar selama tidak lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari datang dengan hari balik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kadang-kadang kita rasa was-was. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, pembina dalam Melayu kata, alah bisa tegal biasa. Kalau kita dah biasa mengamalkan sembahyang jamak dan kasar ini, saya rasa sesuai. Kerana saya sendiri mengalami waktu awal-awal peringkat dakwah tahun 70-an dulu, waktu kami balik ke rumah mak, ya, di kampung, semua adik-beradik tak reti sembahyang jamak dan kasar. Tak reti sembahyang jamak dan kasar. Tetapi sekarang ini, tahun 2000 lebihan ini, apabila saya balik ke rumah mak saya di kampung, maka adik-beradik saya dah pandai dah sembahyang jamak dan kasar. Lepas sembahyang maghrib tu kami bersama-sama solat berjemaah, masing-masing pandai qamat, dan imam kata kita sembahyang jamak takdim, ya, isyak nak masuk dalam waktu, nak dihimpunkan dalam waktu maghrib 2 rakaat. Jadi siapa-siapa yang nak ikut sekalilah. Semua ikut sekali. Kerana semua adik-beradik saya semuanya di luar Mastatin, di luar daripada karyah kampung ibu saya. Ada yang daripada Johor, ada yang daripada Kuala Pilah, ada yang daripada tempat-tempat lain. Jadi kami semua sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas tu qamat, dan terus sembahyang isyak 2 rakaat. Nanti masuk waktu isyak kami tak payah sembahyang dah. Kerana kita telah jamak takdim sembahyang isyak ke dalam waktu maghrib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi bagi ibu saya, dia tak bolehlah. Dia tak bolehlah ikut kerana dia mustatin karyah dia di kampung tersebut. Jadi waktu kami sembahyang isyak 2 rakaat, ibu tak sembahyanglah. Dia duduklah wirid, zikir dan sebagainya. Nanti waktu masuk isyak, ibu sembahyang seorang-seorang. Kerana dia saja yang belum sembahyang isyak lagi. Yang anak-anak yang lain semua sudah jamak takdim. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita hendaklah mendidik anak-anak kita, ahli keluarga kita tentang pelaksanaan sembahyang jamak dan kasar ini. Kita misalnya dalam perjalanan lebih saja daripada 2 marhalah, mestilah masuk saja waktu zuhur, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak berhenti dan sembahyang jamak takdim, ataupun kita sama-sama, anak-anak semua, isteri, kita berniat sekarang kita akan jamak takhirkan sembahyang zuhur ini dalam waktu asar. Nanti apabila masuk waktu asar sampai ke tempatnya, maka kita akan berhenti untuk jamak
takhir. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, perumpamaan dan juga kelakuan dan intisari perjalanan kita kadang-kadang pergi makan angin, pergi menziarah, pergi bisnes, pergi kerja-kerja yang tertentu boleh dikaitkan dengan pelaksanaan solat. Kerana solat itu penting, seperti mana sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Solat itu tiang agama, barang siapa mendirikan sembahyang bermakna dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sembahyang bermakna dia telah meninggalkan agamanya. Maka tak kira di waktu mana sekalipun, maka kita perlu dirikan sembahyang dalam apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang jamak dan kasar ini dia tidak bertentangan dan bertelagah dengan solat berjemaah. Setengah-setengah orang bila sembahyang jamak dan kasar dia tak tahu macam mana nak masuk. Contohnya, dia singgah di masjid dalam perjalanan, singgah di masjid. Sampai di masjid tengok orang tengah sembahyang zuhur. Imam dan jemaah tengah sembahyang zuhur. Okey, dia kata dia sembahyang, dia dalam perjalanan boleh sembahyang kasar 2 rakaat. Sedangkan imam buat 4 rakaat. Maka ketika itu dia kena ikut imam 4 rakaat. Dipanggil tamam ataupun lengkap 4 rakaat. Walaupun dia boleh buat 2, tetapi dia buat 4. Tetapi apabila setelah habis ikut sampai 4 rakaat, sampai imam bagi salam, maka dia mundur sikit ke belakang dan boleh qamat dan buat sembahyang asar 2 rakaat. Jamak takdim kemudian dikasarkan. 2 rakaat dan dikasarkan. Malahan kalau dia melebihi 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, dia boleh buat jemaah lain di belakang. Lepas saja imam bagi salam, maka dia mundur sikit ke belakang, supaya tidak mengganggu imam baca doa dan sebagainya. Maka dia qamat semula untuk sembahyang asar, dan seorang jadi imam, yang lain jadi makmum untuk sembahyang asar 2 rakaat. Itu dipanggil jamak takdim dan kasar 2 rakaat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekian saja siri solat jamak dan kasar dalam kuliah Fardu Ain dengan kolaborasi majalah Fardu Ain terbitan Kalimat Cinta Sinar Berhad. Moga tuan-tuan dan puan mendapat manfaat daripadanya. Sekian saja, wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.